Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wan Roslan Wan Osman. Saya adalah founder kepada My Local Made, Go Kijo dan My Kijo. Di My Local Made, kami ada full time made dan part time made. Di sini, kami perlukan pertolongan anda untuk membantu rakyat Malaysia bekerja. Kami adakan kempen Malaysia Bekerja 2021 dan kami beri dua peluang untuk anda jana pendapatan. Satu, sebagai scout kami, anda boleh mendapat pendapatan sehingga RM170 setiap kali anda closing. Dan sebagai super scout, anda boleh mendapat sehingga RM300 setiap kali anda closing. Untuk mendaftar sebagai super scout dan juga scout, tekan link ini. Jangan lupa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan yang saya hormati. Apa khabar semua? Saya rasa semua berada dalam keadaan yang baik. Hari ini insya-Allah kita akan buat satu sesi live kita. Dan minta maaf, saya kalau boleh kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, saya nak mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan semua warga Malaysia agar jangan panik, relax, dan kita pun baru saja mendapat berita bahawa PKP diadakan di banyak negeri di Malaysia dan satu lagi ialah PKPB. Sebelum daripada itu, saya nak ingatkan lagi bahawa dalam suasana PKP ini, kami di Agensi Pekerjaan Amalan Sdn Bhd masih lagi meneruskan kempen kami, iaitu kempen Malaysia Bekerja. Kerana kita merasakan bahawa rakyat Malaysia perlu dibantu dan kita adalah satu-satunya agensi yang bertauliah, yang ada lesen A, yang diiktiraf oleh kerajaan, boleh membantu rakyat Malaysia bekerja. Di luar sana, untuk anda semua, kalau anda kehilangan kerja, anda hubungi kami. Macam mana nak hubungi kami? Okey, ada yang tanya macam mana hubungi kami. Baik, macam mana nak hubungi? Boleh pergi ke Facebook Go Kijo dan Facebook My Local Made. Yang kedua, pergi pada IG Go Kijo dan IG My Local Made. Okey, hari ini saya nak mengadakan series live yang saya akan beritahu hari ke hari. Saya nak kongsikan 13 tips semua sekali bagaimana anda nak menghadapi PKP. Dan PKP kali ini PKP yang lebih berat kalau kita bandingkan, sebabnya ada darurat diisytiharkan buat sekian kalinya. Setelah lama kita tidak mendengar darurat ini, maka darurat ini diisytiharkan oleh Agung, oleh Perdana Timur, oleh Perdana Menteri. Dan darurat ini telah deklarasikan dan kita semua kena patuh. Okey. Jadi yang pertamanya, tips yang pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, very simple tips. Apabila kita menghadapi PKP dan juga ditambah dengan darurat ni, okey, di Facebook. Oh, cakap, okey. Saya bercakap dialek Terengganu. So saya orang Terengganu. Memang jadi memang betul. Saya nampak banyak tu dekat Facebook dan juga dekat Instagram. Terima kasih kerana menyokong kami. Terima kasih kerana tengok live ini. Dan saya hargai sokongan anda semua. Okey. Jadi apa yang saya nak maklum ialah tips yang pertama. Apabila diumumkan saja PKP dan juga darurat, PKP sehingga 26 hari bulan Januari dan darurat dibuat sampai bulan 8. Jadi
Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menghadapi soalan? Sebab apa? Ini bukan suatu yang baru. Sama ada PKP ke, darurat ke, bukan suatu yang baru. Sebenarnya rakyat Malaysia telah buat pertama kali dalam sejarah. Sejarah Malaysia, sejarah Asia, sejarah dunia telah dikurung di dalam rumah secara total sebelum ini. Bulan 3 yang kita hadapi. Jadi ini bukan satu perkara baru. Ini bukan satu perkara yang mustahil untuk kita harungi. Cuma kita kena tahu apa tindakan yang perlu kita buat. Jadi saya nak menceritakan tentang 13 tips yang saya boleh kongsikan bersama setelah kita melayari PKP pertama, PKP 2. Jadi sekarang ni kita melayari PKP sekali lagi dengan darurat. Saya nak kongsikan tips-tips yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengharungi keadaan ini. Sebab ramai di luar sana yang tertekan apabila dibuat PKP dan dibuat darurat. Ada juga di antara mereka yang nakkan supaya dibebaskan. Mana boleh bebas jalan balik macam dulu, cuma patuh SOP. Ada juga di antara mereka yang nakkan supaya vaksin dipercepatkan dan sebagainya. Jadi pada saya, kita buat dulu apa yang kita mampu. Ya, kita boleh terlibat dengan satu gerakan massa untuk memberitahu kerajaan apa yang perlu buat, betul, tidak salah. Tetapi yang lebih penting ialah kita buat dulu apa yang dalam kemampuan kita. Kita buat dulu apa yang kita boleh buat sekarang supaya kita tidak mempunyai permasalahan untuk menghadapi suasana PKP dan darurat. Jadi yang pertamanya yang saya nak kongsikan tips pada ini ialah anda hendaklah bertenang. Itu nombor 1. Anda hendaklah bertenang, ya. Jangan gelabah, jangan jangan panik, mesti bertenang dan kalau boleh menulis, ya, apa benda yang anda patut buat, perancangan apa dan tindakan apa supaya anda buat tindakan dan perancangan itu dengan cara betul. Okey, satu contoh yang saya lihat ialah apabila PKP di-announcekan dan kerajaan pun dia announce 2 hari awal. Dia kata 2-3 hari awal, dia kata okey, kita akan buat PKP 2 hari lagi. Lepas tu besok kata, oh kita ada darurat pula, dosa. Jadi ia akan memberikan kesan di mana berlaku panik di kalangan masyarakat. Saya lihat di dalam sosial media ramai yang pergi beratur ke pasar-pasar raya, pergi beli barang, panic buying, panic purchasing. Ramai yang saya melihat juga mereka yang mempunyai kenderaan berpusu-pusu untuk keluar daripada kawasan PKP kepada kawasan hijau. Tuan-tuan dan puan-puan, kena bertenang dulu. Jangan terus ambil tindakan terburu-buru. Jangan terus buat tindakan yang melulu. Kerana nanti yang akan menyesal kita. Apabila tuan-tuan dan puan-puan yang berkenaan bergerak dengan kenderaan, kereta, anak, isteri dan sebagainya keluar daripada kawasan merah pergi dari kawasan hijau, apa yang berlaku ialah kemungkinan transmission of the virus tu. Maksudnya virus tu ikut sekali keluar, merebak lagi pula. Dan apa yang kita khawatiri ialah golongan yang vulnerable, golongan orang tua, orang berisiko tinggi, penyakit dan sebagainya. Sekiranya ada kontak dengan tuan-tuan dan perempuan yang keluar dari zona merah ni, yang kemudian menjadi carrier membawa virus ini, maka orang yang berkenaan akan mudah dijangkiti dan lebih fatal, lebih berat untuk dia. Dalam masa yang sama, berkaitan dengan panic buying pun sama. Kalau kita tengok, tak perlu kita
panik untuk membeli. InsyaAllah kerajaan telah memberi jaminan bahawa sumber makanan ada, maka kita boleh beli. Dan bukan tidak salah untuk kita membeli, cuma proses membeli agak berbeza. Kalau dulu proses membeli adalah lebih santai, lebih relax, tapi sekarang proses membeli memerlukan anda berada jarak, beratur dan sebagainya. Jadi mungkin perkara yang anda boleh buat dalam sejam, anda terpaksa buat dalam 1 hari atau setengah hari untuk mengambilkan. Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun itu suasana yang dihadapi, ia lebih baik daripada kita buat panic buying. Sebab bila kita panic buying, kita semua akan rush kepada supermarket berkenaan, crowded, dan bila crowded, maka tidak ada social distancing. Apatah lagi mereka itu tidak pakai mask, bersentuhan pula, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan, tips yang pertama yang saya nak kongsi ialah mesti bertenang. Apa jua keadaan tu. Saya masih ingat satu pepatah yang kata orang tenang selalu menang. Orang tenang selalu menang. Saya ulang balik orang tenang selalu menang. Jadi bila kita tenang, kita relax, kita buat keputusan untuk kelang kabut, jadi barulah kita boleh berfikir macam mana nak buat, apa benda yang berlaku. Kita fikir semua SWOT tu. SWOT, belajar, bisnes, pergi bekerja dengan company boleh buat SWOT. Bila ada organisasi buat SWOT, tapi bila rumah tak boleh buat SWOT. Bila pula keluarga tak boleh buat SWOT. Kena buat SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Kita kena buat SWOT. SWOT analisis perlu dibuat dan kita tengok kat mana kekurangan kita, kat mana strength kita, apa benda ancaman kita. Kena jaga tuan-tuan dan puan. Jadi itu adalah tips yang pertama yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, bahawa dalam menghadapi situasi COVID-19, marilah kita sama-sama memulakan menghadapi situasi PKP COVID ini dan darurat ini dengan tenang. Tenang dulu, tenang. Buat keputusan tu, fikir betul-betul, tengok semua keadaan, baru kita buat keputusan. Dan insyaAllah bila keputusan itu dibuat dengan tenang, pastinya ia menjadi satu keputusan yang baik kerana tidak dalam kabut. Okey, jadi itu saja tuan-tuan dan puan. Terima kasih di atas sokongan yang tuan-tuan dan puan berikan kepada Milo Komik dan Grup Hijau. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita masih lagi di dalam kempen Malaysia Bekerja 2021. Jadi sila like, share, viralkan link ni, tekan dan friends dengan Facebook Milo Komik dan Facebook Grup Hijau. So itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan dan puan, sekian saja daripada kami. Tengok live ini tau. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share dan viralkan link ini. Terima kasih.